Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat ke-21. Seringkali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara perintah dan juga amaran daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan makhluk yang bernama syaitan ataupun iblis. Khusus kepada orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu menurut jejak langkah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kesempatan usia kepada kita, dan alhamdulillah dengan rahmat kasih sayang daripada Allah dapat kita berkumpul pada pagi ini, diberikan kesempatan menunaikan kewajipan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil peluang yang ada pada pagi ini mungkin dengan sedikit masa untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini pertemuan yang dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat dan dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini mengambil sedikit masa dalam perkongsian kita. Saya nak mengajak ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian untuk kita mengambil sedikit manfaat daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu hadis, mungkin dua hadis. Yang hadis ni kita biasa dengar, dan mungkin ada sebahagian kita hadis ini merupakan antara amalan di dalam kehidupan mereka, dan mungkin ada sebahagian kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia lupa, dan mungkin ada sebahagian yang tidak sampai kepadanya berkaitan dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan mengambil satu potong daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur pada ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat ke-21. Seringkali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara perintah dan juga amaran daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan makhluk yang bernama syaitan ataupun iblis. Khusus kepada orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
Jangan sekali-kali kamu menurut jejak langkah syaitan. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, syaitan itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membawa seseorang kepada kebaikan, tetapi syaitan dia akan menyuruh untuk melakukan perkara keji dan perkara yang mungkar. Dan kata Allah, jika bukan kerana rahmat daripada Allah kepada kita, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih daripada dosanya selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita sebut tentang syaitan, apabila kita sebut tentang iblis, ini adalah makhluk yang dirakamkan di dalam Al-Quran dan dirakamkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka tidak ada waktu untuk berehat dan mereka tidak ada waktu untuk bercuti daripada merosakkan manusia. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, mereka ada untuk merosakkan manusia. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita dengan menunjukkan suri teladan yang terbaik dalam kehidupan. Bila mana kita mengamalkan apa yang telah dididik dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat pahala mengamalkan sunnah. Dan kadang-kadang dalam masa yang sama kita mendapat kebaikan, iaitu jauh daripada pengaruh syaitan dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita mengambil satu hadis ataupun dua hadis daripada kutip kecil yang sebelum ini saya pernah edarkan di masjid ini, berkaitan dengan pengaruh syaitan di dalam kehidupan. Hadis yang pertama yang menceritakan tentang satu amalan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, yang kadang-kadang kita merasakan amalan itu amalan yang fitrah, amalan semula jadi, tetapi amalan itu dirakamkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengaruh syaitan di dalam kehidupan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbul 'atash wa yakrahu at-tatha'ub, fa idza 'atasa fahamidallah fa haqqun 'ala kulli muslim sami'ahu an yusammitahu. Wa amma at-tatha'ub fa innama huwa min syaitan falyaruddahu mastata'a, fa idza qala dhahika minhu syaitan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apabila salah seorang daripada kamu bersin, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajipan ke atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakan kebaikan kepadanya. Manakala menguap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada syaitan. Maka apabila seseorang di kalangan kamu menguap, tahanlah sedaya mungkin, kerana sesungguhnya apabila seseorang menguap sambil berbunyi maka ketawalah syaitan. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita dua perkara yang sering berlaku dalam hidup kita. Dua perkara yang kadang-kadang kita merasakan dia adalah fitrah, dan kadang-kadang kita merasakan dua-dua ini tidak ada masalah pada diri kita dan orang lain. Dan kita rasakan dua masalah ini, dua perkara ini adalah perkara yang kecil. Tapi Nabi SAW menyebutkan di antara dua perkara ini ada satu perkara yang Allah suka.
dan ada satu perkara yang Allah tidak suka. Kata Nabi SAW, perkara yang Allah suka adalah bersih, dan perkara yang Allah tak suka adalah menguap. Dia berbeza dengan sebahagian daripada kita ni. Kita kadang-kadang ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah sekalian, bila seseorang menguap, dia tidak rasa benda itu masalah, dan dia tidak rasa perkara itu perkara yang menjadi problem kepada diri dia daripada pengaruh syaitan. Tetapi kalau bersin, dia rasa benda tu benda yang memalukan dia, benda yang rasa menjengkelkan. Saya bagi contoh yang dirahmati Allah sekalian, kita kadang-kadang tengok orang bersin, tambah-tambah bila nak sembahyang, Allahu Akbar, dengar kawan bersin sebelah, asyim bersin. Kita pun dalam hati, dia ni lah, orang nak sembahyang waktu ni juga nak bersin pun. Waktu ni lah yang nak bersin kuat pun. Dengar orang bersin, Allahu Akbar, kuat makan belacan ni gaya orang ni. Sedangkan bersin adalah satu perbuatan yang kata Nabi, apabila dia berlaku, dia merupakan perkara yang Allah suka pada seseorang. Sebab itu kalau sebahagian negara Arab ni yang dirahmati Allah sekalian, biasa berlaku bila mana tu imam yang kat takbir, Allah tak dah nak masuk betul yang gini, ada orang bersin. Tu imam ni dia buat turun tangan dia jawab dulu dekat kawan dia. Sebab itu Nabi SAW sebut apabila seseorang itu bersin, maka dia kena sebut Alhamdulillah. Dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW, menjadi tanggungjawab kepada orang yang dengar. Kita dengar orang bersin, maka tanggungjawab kita bila dia mengatakan Alhamdulillah, maka kita jawab kepada dia, yarhamukallah. Kita doa kepada dia rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sunnah. Dan apabila orang yang tolong doakan kepada kita ni, tukang bersin ni, yang duk bersin tadi ni, bila orang doa balik kepada dia, dia jangan duk sombong sangat. Dia biar aja orang doa kat dia, dia tak doa kepada orang. Sebab itu Nabi SAW ajak kita, bila mana orang tolong doa kepada kita, kita doa balik kat dia, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kita doa semula kepada dia. Inilah hubungan yang baik yang telah diberikan panduan oleh baginda Nabi SAW, bagaimana kehidupan manusia saling memerlukan satu sama lain. Sebab itu ayah yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup manusia diperlukan kepada doa. Kita doa untuk diri kita, dan kita juga mengharapkan doa daripada orang yang lain. Dalam satu hadis, dalam satu riwayat, bagaimana salah seorang sahabat baginda Nabi SAW ketika mana dia nak pergi menunaikan ibadah haji. Dia nak pergi tunaikan ibadah haji. Kawan dia dengar cerita dia nak pergi tunai ibadah haji. Kawan dia kata, tolong doakan kebaikan untuk dia. Kerana aku mendengar Nabi SAW menyebutkan, barang sesiapa yang mendoakan kepada sahabat dia dalam keadaan sahabatnya tidak mengetahui doa tersebut, maka ketika mana dia mendoakan kepada sahabat tersebut dalam keadaan ghaib, tidak diketahui, Allah mengutuskan malaikat di atas kepala dia. Lalu malaikat juga mendoakan kepada dia. Seperti itu jugalah kepada engkau. Ayah-ayah bin rahmat Allah sekalian, sebab itu kita jangan kedekut dengan doa. Jangan rasa kedekut dengan doa. Apa-apa juga keadaan yang kita lalui, kita naik kereta, kita tengok ada kawan duduk sebelah, tambah-tambah musim hujan sekarang ni. Bila mana kita naik kereta, dia naik motor dalam keadaan basah kuyup, kita doa kepada dia, ya Allah, bagilah dia pahala kalau dia balik daripada cari rezeki ni. Kau mudahkanlah urusan dia, kau selamatkanlah perjalanan dia, jalan lincin dekat depan. Kata Nabi SAW, Allah utus malaikat untuk tolong doa juga kepada dia, seperti mana yang dia doa kepada orang lain. Ni kawan-kawan kita yang hari ini ditimpa musibah,
Hari itu dekat dengan kita di Shah Alam. Dekat sangat dengan kita Bukit Lancung. Hari ini Allah uji sebahagian sahabat kita di pantai timur. Kita tengok Allahu Akbar, teruk dia orang kena musibah. Kita kata, ya Allah, mudahkanlah urusan dia orang ni. Ya Allah, bagilah kesabaran kepada mereka. Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rezeki. Allah hantar malaikat untuk doa juga kepada kita. Sebab itu kita jangan kedekut. Dan kadang-kadang kita yang hari ini berjaya, kita yang kadang-kadang hari ini menikmati kebaikan atas muka bumi ini, keistimewaan atas muka bumi ini, kadang-kadang bukan kerana doa kita. Kadang-kadang doa daripada orang sekeliling kita. Doa daripada mak kita. Doa daripada ayah kita. Doa daripada jiran kita, sahabat-sahabat kita yang kita tidak tahu doa mereka. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah sekalian. Sebab itu kita tengok sahabat-sahabat kita yang mungkin ada masalah yang membelenggu dia. Sebab itu saya, ibu bunda rahmati Allah sekalian, kadang-kadang saya sebut dekat kawan-kawan, kadang-kadang tempat saya mengajak, saya kata, antara perkara yang kadang-kadang menjadi, kita kata, satu benda yang menekan jiwa seseorang, antaranya mereka tidak mendapat zuriat. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok kawan kita kahwin lama tak dapat zuriat. Cerita anak ni bukan cerita kita buat dekat kilang Ahtuat. Dia bukan buat dekat kilang Ahwan, dia bukan buat kat situ. Cerita anak, cerita zuriat, dia cerita rezeki yang Allah tetapkan kepada manusia. Tapi kita tengok kawan kita, bila dia jumpa dengan kita, dia jumpa dengan anak kita, dia main, dia seronok dengan budak-budak. Kita kata, ya Allah, bagilah kat kawan aku ni anak. Kita doa kebaikan kepada dia. Sebab itu dalam kehidupan manusia, kita saling memerlukan antara satu sama yang lain. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah sekalian. Dan kata Nabi SAW, apabila seseorang itu bersin melebihi 3 kali. Bersin ni, ibu rahmati Allah sekalian, bersin sungguh dia. Bersin 3 kali, lebih pada 3 kali, kata Nabi, doakan kebaikan, kesembuhan kepada dia, syifa untuk dia, kerana kemungkinan dia bakal mendapat sesemak ataupun demam. Kita pun bila bersin lebih pada 3 kali, kita kata, Allah mashfini, ya Allah, bagilah kesembuhan pada aku. Ya Allah, legakanlah aku ada penyakit yang nak dekat pada diri aku ni. Ini yang digalakkan dan diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kedua, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adab ketika mana kita menguap. Kerana menguap ni dia daripada syaitan. Jangan duk rasa menguap ni benda yang fitrah. Jangan rasakan menguap ni benda yang normal. Dia adalah pengaruh syaitan dalam kehidupan. Sebab itu kadang-kadang saya rahmatullah sekalian, bila kita duk mengajak, kadang-kadang ada orang disandar dekat tiang. Seronok dia menguap. Dia kalau tak bunyi tu, kira tak best menguap dia tu. Dia kena bunyi. Kalau bunyi kuat, lagi seronok dia kata. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut kepada kita, menguap perkara yang Allah benci. Kerana apa? Menguap ini adalah pengaruh syaitan pada tubuh badan seseorang. Sehingga kan kata Nabi SAW, bila dia menguap, فَإِذَا قَالَ هَا, kan kita kadang tengok orang menguap, Allah, menguap mengantuk sungguh ni. Bila dia sebut macam tu, kata Nabi SAW, dhahika minhu syaitan, syaitan gembira. Syaitan ketawa ketika mana seseorang menguap dan mengeluarkan bunyi. Kerana dia kata, ni ada dah lah yang masuk perangkap aku pada hari ini. Sebab itu ayah rahmati Allah sekalian, Nabi SAW didik kita bila kita menguap. Nabi kata, bila mana seseorang daripada kamu menguap, dia kena tutup mulut sebaik-baik mungkin. Jaga jangan buka mulut kalau boleh. Habis kemam bibir dia ni, tutup sebaik-baik mungkin. Jangan bagi bunyi, jangan bagi keluar suara. Dan kalau boleh, kalau tak mampu, ambil tangan tutup.
Ataupun dalam riwayat Nabi ambil dia punya selendang dia ambil kain, Nabi tutup mulut dia. Ayam dirahmati Allah sekalian. Kerana apa? Kerana itu satu perbuatan yang dipengaruhi oleh syaitan, kata baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mana dia menyebutkan tentang cerita ini, tentang hal ini berkaitan dengan menguap. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, menguap disandarkan kepada syaitan kerana menguap dapat menyebabkan seseorang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Dan menguap ini terjadi, kata Imam Nawawi, kerana beratnya badan. Beratnya badan, lemasnya badan, dan besarnya badan. Dan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah peringatan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sebab-sebab yang dapat membuat kita menjadi menguap, yakni terlalu besar tempat makanan dan terlalu banyak makan. Kata Imam Nawawi, antara sebab syaitan mempengaruhi manusia, dapat mempengaruhi manusia dan menyebabkan dia sentiasa menguap. Ayahim dirahmati Allah sekalian, kerana banyaknya makan. Makan banyak. Dia nak main masjid ni, dirahmati Allah sekalian, nak main sembahyang maghrib, nak dengar tazkirah. Dia makan kena petang tu 2 pinggan. Dia masuk masjid ni, dirahmati Allah sekalian, tu bila mana ustaz mula bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, dia pun bismikallahumma ahya wa amut lah jawapannya. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kata Imam Nawawi, apabila terlalu banyak makan dan akhirnya menyebabkan perbuatan ataupun perkara yang disebut sebagai menguap itu terjadi, dipengaruhi oleh syaitan, dan akibatnya boleh menyebabkan seseorang itu mengikuti syahwatnya, mengikuti permintaan nafsunya. Ayah ibn dirahmati Allah sekalian. Dan itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 2 perkara, satu perkara yang Allah suka dan satu perkara yang Allah benci. Ayah menrahmati Allah sekalian, sebab itu kita mengambil pengajaran daripada hadis ini untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab syaitan dalam sekecil-kecil perkara, dia akan cuba untuk mempengaruhi manusia supaya manusia tidak mendapat kebaikan. Manusia tidak mendapat pahala. Sikit dia tarik kita, dan akhirnya membuatkan manusia terjebak kepada perkara yang lebih besar. Yang kedua, hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan yahdurukum ahadukum inda kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu inda ta'amih fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit ma kana biha min adha thumma la ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amih takunul barakah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan mendatangi kamu dalam setiap urusan. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi, syaitan semua perkara dia datang. Ni, waktu ni ada syaitan tak? Ada. Semua perkara. Melainkan ada part-part tertentu dia lari daripada kita. Sehingga kan ia turut hadir ketika mana kamu nak makan. Ketika mana kamu makan. Oleh itu, jika ada sebutir makanan kamu yang jatuh, hendaklah dibersihkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian makanlah dan janganlah ditinggalkan untuk syaitan. Jika selesai makan,
hendaklah kamu menjilat jari, kerana kita tidak mengetahui di bahagian makanan yang manakah mengandungi berkah. Ayat rahmat Allah sekalian, hadis kedua yang saya ambil daripada kitab kecil ini, bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang hadis ini, bagaimana syaitan mendatangi kita ketika mana waktu kita nak makan, ketika mana kita makan. Hadis ini memberikan penekanan kepada kita mengenai gangguan syaitan dalam setiap urusan kita. Walau ketika mana kita makan, Nabi SAW mendidik kita agar memerhatikan setiap butir makanan yang kita makan agar tidak menjadi bekalan buat syaitan. Rupa-rupanya syaitan ni juga adalah makhluk yang makan. Siapa syaitan ni? Kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Syaitan dia terbahagi kepada dua. Syaitan daripada kalangan manusia, syaitan daripada kalangan jin. Dan bila sebut tentang syaitan daripada kalangan jin, dia adalah makhluk yang ghaib. Makhluk yang kita tak nampak daripada pandangan mata kita. Dan dialah yang mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan jahat. Sebab itu kita baca di dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita sebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Daripada pengaruh, daripada bisikan syaitan, daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia yang membisikkan pemikiran-pemikiran jahat. Dan syaitan ini kata Nabi dia juga makan. Dia macam manusia, dia bangsa jin. Dia juga ada makanannya. Sebab itu kata Nabi SAW, bila mana ada makanan yang terjatuh, Nabi suruh kita kutip. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, kita makan nasi contoh. Ada makanan yang sedikit jatuh, mungkin sebutir dua butir jatuh. Ambil makanan tu, tiup buih orang kata, supaya hilang kotoran yang ada, lalu kita makan. Jangan biarkan makanan yang jatuh tu kita biar dan akhirnya sapu. Melainkan kalau jatuh di tempat yang kotor. Tu pun ada sebahagian ulama kata kalau boleh basuh, basuh dan makan. Kita ni tambah-tambah ibu-ibu kita kadang-kadang dia goreng ayam, goreng-goreng bila mana nak ambil daripada kuali nak masuk dalam pinggan, jatuh seketul, jatuh-jatuh tu dia ambil lempar lantung sampah lah. Jangan. Kerana ketika mana kita buat perbuatan tersebut, kata Nabi SAW, kita telah meninggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Ustaz bila mana dia makan, tengok duk lantung sampah tu elok, tak hilang pun. Ayat rahmat Allah sekalian. Sebab itu kita tak tahu macam mana dia orang makan, kita pun tak tahu macam mana dari sudut zat dan sebagainya. Sebab itu kita beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata bila mana kita tinggalkan makanan tersebut, dia telah menjadi makanan syaitan. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, ada yang mengatakan daripada makanan kita yang berbaki, daripada kita tinggalkan, sebaiknya kita berikan makanan itu untuk dimakan oleh haiwan daripada dibuang dan ditinggalkan. Ini antara perkara yang dianjurkan kepada kita bila mana menyebut tentang makanan yang telah terjatuh. Nabi memberikan penekanan kepada kita sehingga ada makanan yang terjatuh, kita disuruh untuk mengambil dan membersihkannya. Kemudian makan semula. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan kepada kita, bila mana seseorang itu makan, maka makanlah dengan menggunakan 3 jari. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut, apabila seseorang kamu makan, janganlah dia makan melainkan setelah dia menjilat jarinya ataupun jarinya itu dijilat.
Sunnah makan ni rahmatullah sekalian. Nabi ni kalau kita tengok dia dalam hadis, Nabi makan dengan 3 jari. Ni, ibu jari, jari tunjuk, jari tengah. Nabi makan dengan 3 jari. Dalam banyak-banyak perkara, dalam banyak-banyak keadaan, Nabi makan dengan 3 jari. Ada waktu yang Nabi makan selain daripada 3 jari? Ada ketika Nabi genggam, Nabi makan. Ada ketika guna 5 jari. Dan kebanyakannya kerana makanan orang Arab ni, kebanyakannya yang menggunakan 3 jari. Contoh, makan buah kurma, dia ambil 3 jari dia makan. Contoh, dia makan apa lagi? Dia makan roti, dia ambil 3 jari dia makan. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kita cuba untuk praktik sunnah. Kalau kita makan benda-benda yang simple, benda-benda yang membolehkan kita makan dengan 3 jari, gunakan 3 jari tersebut. Tapi kalau makan nasi guna 3 jari ni, lambat sikit lah. Dia kata bukan apa, nak ikut sunnah. Dia kata, cerita dia, orang dah alhamdulillahilladzi at'amana, dia baru 5 suap. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, tengok pada keadaannya. Nabi SAW makan dengan 3 jari. Dan kata Nabi SAW, bila mana kita makan dengan 3 jari, Nabi suruh selepas makan tu kita jilat jari. Sebahagian daripada tempat saya mengaji dulu sekalian, orang Arab ni, sebahagian dia, saya tak pasti macam mana mereka memahami hadis ni. Dia kadang-kadang, ayah dirahmati Allah sekalian, bila mana dia makan dia banyak. Saya duduk di Yaman dulu, kalau tengok orang Arab makan, Allah, penat kita tengok. Dia pesan ni, dia pesan kambing 1/2 ekor, kambing sekor, kambing 1/4 ni, hidang atas talam ni, dengan nasi banyak, dengan roti. Kalau kita perasan, ayam dirahmati Allah sekalian, masa saya duduk di satu restoran, masa tu dekat Sana'a, dekat Yaman, kita ni orang Melayu ni bukan jenis makan roti, kita makan nasi. Nasi dekat sana pula mahal. Nasi mandi Arab tu mahal kat sana. Kita ni kalau boleh makan ni, kalau pelajar ni boleh makan share duit ni, Allah besar rahmat lah. Kebetulan ada orang Arab makan sebelah saya. Tengok dia punya kambing, tengok dia punya roti, tengok punya nasi, Allah sedap kita kata. Dia makan ni, rahmat Allah sekalian, dia makan nasi, dia ambil, dia genggam. Dia tak makan macam kita, dia genggam. Cuma kalau kita pergi ke Hadramut, dia makan macam kita. Sebab itu ada yang sebut, sama ada orang Hadramut dia main Malaysia, dia ambil adat kita bawa ke sana, ataupun kita dapat adat tu daripada pedagang-pedagang Hadramut dulu ni. Cara makan kita dengan Hadramut ni sama. Dan dia orang pun kuat juga dengan nasi. Saya ni berrahmat teruskan, geng-geng ni dia makan nasi, dia cekak, dia gumpal, dia makan macam tu. Allah, kita tengok berlemuh. Kita tengok berlemuh. Dia makan 2-3 suap lepas tu dia ambil roti, dia makan dengan kambing. Habis makan ke roti, habis makan kambing, nasi banyak. Dia pun pergi bayar lah dekat kaunter. Kami ni orang Melayu, tengok nasi, tambah-tambah nasi sedap, rahmat Allah sekalian. Sebelum orang angkat nasi itu pergi buang dalam tong sampah, kita angkat, tuang dalam talam kita dulu. Arab ni dia main-main, dia lalu nak keluar daripada restoran, dia tengok makanan dia lincin. Wih, dia kata jin sapu habis ni makanan dia ni. Dia tak tahu kami yang sebelah tu belasah. Ayam rahmat Allah sekalian, Nabi SAW sebut, bila mana kamu makan, kamu kena pastikan makanan yang ada itu dihabiskan. Dan makan jilat jari jemari. Macam mana cara jilat? Dalam hadis Nabi ajak kita, bila kita makan dengan 3 jari. Contoh kita makan apa? Saya bagi contoh, kita makan seri muka ke, kuih-kuih yang kadang-kadang ada melekat sikit dekat tangan kita. Nabi kata jangan basuh lagi tangan tu, jangan sapu lagi tangan, jari kita tu jangan sapu lagi. Ambil, makan, Nabi kata jilat. Mula dengan apa? Jari tengah, jilat. Masuk mulut, jilat. Masuk, jilat.
Ini antara sunnah Nabi SAW. Walaupun sebahagian orang bila nampak macam tu, dia kata dia ni kebuluk teruk. Oh, kita ni kadang nampak benda pelik sikit, kita akan nampak kebuluk. Almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat, saya nak cerita yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu gambar, yang mana yang dirahmati Allah sekalian, gambar dia angkat pinggan. Kalau siapa biasa tengok, dia angkat pinggan, dia buat macam ni. Siapa biasa tengok gambar tu, apa orang kata kat dia? Orang kata macam anjing. Ini bukan yang diajar oleh Islam. Makan jilat macam anjing. Ayat Allah sekalian, ada hadis. Nabi SAW sebut kepada kita apa? Nabi SAW memerintahkan untuk menjilat jari was-sahfah dan juga pinggan. Pinggan kita kadang-kadang bila kita makan jenis sup, jenis berkuah ni, kadang-kadang yang dirahmati Allah sekalian, jenis orang Penang macam saya ni, dia kena kuah banyak. Biar kuah lebih daripada nasi pun tak apa. Kalau nasi banyak, kuah sikit, memang dia tak ada selera nak makan. Ayam dirahmati Allah sekalian, Tok Guru ni Aziz, dia ambil, dia jilat. Dia jilat, ada kesan-kesan makanan itu. Itu antara sunnah Nabi SAW. Yang kadang-kadang orang nampak pelik, tapi itulah sunnah. Dan kata baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu di bahagian manakah yang terdapatnya keberkatan. Kerana pada nasi yang kita makan, pada makanan yang kita makan, kita tak tahu di manakah adanya keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan apa tu? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawa keberkatan makanan bermaksud makanan yang kita makan mengenyangkan kita. Makanan itu bila mana ada yang berkat yang kita tidak tahu, kita makan, kena pula berkat itu ada. Berkat itu membawa kita kepada kenyang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi, dia menghindarkan kita daripada penyakit yang memudaratkan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila mana keberkatan yang ada pada makanan itu masuk dalam perut kita, dia menguatkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW didik kita, bila kita makan, pastikan habiskan makanan yang ada. Habiskan makanan. Sehingga Nabi suruh jilat jari. Kalau kita tak mau jilat jari kita, buat macam tu. Buat apa? Suruh isteri mai tolong jilat atas. Dia kata, aku geli nak jilat jari aku ni. Hamai saya tolong jilat. Kalau dia tak geli, dia suruh dia jilat. Tapi kita pun geli dengan tangan tu kuat penuh. Kita nak suruh isteri kita jilat. Dia kata, minta maaf lah bang. Bab ni tak apa, saya tak terima pun. Ayam dirahmati Allah sekalian. Kerana apa? Kerana ada keberkatan pada makanan yang kita tidak tahu. Dan kata sebahagian daripada ulama, sebab apa Nabi didik kita untuk jaga dari sudut pemakanan, dari sudut makanan. Bila mana ada makanan yang jatuh, kita ambil, kita sapu, kita tiup dan kita makan. Dan bila mana ada yang melekat pada jari, kita usap, kita isap. Sebab apa? Kata ulama, yang mana ini adalah didikan untuk kita menjaga sebaik mungkin daripada berlakunya pembaziran. Ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, ni nak masuk bulan Ramadan dah. Tinggal lagi sebulan kita nak masuk bulan Ramadan. Kalau kita tengok dalam kajian, pembaziran yang paling banyak berlaku adalah pada bulan Ramadan. Sebab itu kadang-kadang ayam dirahmati Allah sekalian, orang bila mana sambut Ramadan ni, tempat yang paling banyak orang antaranya adalah bazar Ramadan. Bazar Ramadan ramai orang. Dia mula masuk bismillah daripada pintu depan ni nak sampai pintu belakang. Ayam dirahmati Allah sekalian, dia, kali pertama dia masuk tu, dia kita kata dia riki lah. Orang Kedah panggil, kita tengok dulu. Dia tengok dulu sambil mbah patah balik 500 meter dia pergi. Sebab itu yang masuk pukul 5 keluar pukul 7, dia masuk, dia patah balik. Dia masuk kali kedua, masuk membeli. Tadi dia tengok dulu, dia beli.
Dia tengok ayak tebu waktu tu dia minat. Dia tengok waktu tu ayak oring dia, Allah sedap kalau masuk tekak ni. Tengok depan tu pula tembikai susu. Wah, ni berkenan pula. Ambil pula. Ayak saja sebelah tangan. 5-6 jenis. Elok nak keluar daripada pasar-pasar Ramadan tu, tengok-tengok la ilaha illallah. Ayak soya. Berkenan, beli pula. Elok sampai rumah, balik rumah. Tengok jam, lagi 20 minit nak masuk azan ni. Duduk bersandar dekat kerusi malas depan rumah. Macam mana mata boleh tengok pokok kelapa? Allah dia kata nikmatnya pokok kelapa. Panjat pokok kelapa tu ambil ayak pula. Ayam dirahmati Allah sekalian. Tu tak kira makanan popiah basah yang dia beli tu. Tapi bila mana masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia baca bismillah, dia ambil kurma sebiji, dia telan, dia makan, dia minum ayak segelas 2 gelas. Alhamdulillah, dia kata kenyang. Kata ulama, itulah dunia. Dunia ni sebenarnya kita kena ambil sikit dia. Bila mana kita ambil dunia lebih daripada had dia, itulah yang membahayakan kita dan itulah yang meletihkan kita. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita makan banyak ketika mana buka puasa, memang nak sembahyang maghrib malah kemungkinan nak sembahyang isya pun lambat. Nak sembahyang tarawih mungkin agak payah. Sebab apa? Terlalu kenyang. Ni yang kita sebut tadi, Nabi Ibn Nawawi sebut ni. Masa itulah dia nak menguap, masa itulah dia nak mengantuk, masa itulah dia tak larat, dia kerja nak tidur. Sebab itu kata ulama, itulah dunia. Dia kena ambil sekadar keperluan dia. Kalau dia ambil lebih daripada yang sepatutnya, ketika mana dia bertemu dengan Allah, Allah nak hisap dia lambat. Lambat untuk dia hisap. Sebab Allah akan tanya pula, min aina katasabahu wa fima anfaqahu. Kamu dapat duit banyak ni, daripada ni. Tak tengok sumber tu haram ke halal. Betul ke tak betul? Tipu orang ke tak tipu orang? Skema ke tak? Lambat. Dan kata Nabi SAW, selepas tahu pula daripada sumber dan ke mana kamu nak belanjakan dan ke mana kamu telah belanjakan harta kamu. Lambat. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kata ulama, begitulah puasa mendidik kita dari bab makan cukup sekadar keperluan kita, dan itulah dunia, kata para ulama. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, itulah 2 hadis yang diajarkan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda yang ringan, benda yang mudah, tetapi sebahagian besar daripada kita tidak melakukannya, dan sebahagian besar daripada kita kadang-kadang lupa untuk melakukannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba dan juga umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, kita menghindarkan diri kita daripada pengaruh syaitan dalam kehidupan kita yang sedaya upaya nak merosakkan kita. Mudah-mudahan ada kebaikan apa yang kita sebutkan dalam 2 hadis yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada manfaat kepada saya, kepada ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa cukuplah sekadar pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Allahu ta'ala a'lam. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.